Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan topik bertajuk penderaan terhadap kanak-kanak. Sebelum memulakan perbentangan ini, saya Nur Syahuda binti Zawahid akan memperkenalkan ahli Kumpulan 3. Pertama, Azlinda binti Nur Azlan, Izzat Farhan binti Ismadi, Muhammad Hamzani bin Abdul Rahman, Nurul Syazwani binti Kamal Arifin dan Wan Nur Dalila binti Wan Idris. Penderaan terhadap kanak-kanak ini tidak lagi asing di Malaysia. Malah, ianya telah meningkat sebanyak 20% kes penderaan yang telah direkodkan sepanjang wabak COVID-19 ini melanda negara kita. Pada topik kami pada hari ini akan menyentuh beberapa perihal berkaitan dengan 3 bentuk penderaan terhadap kanak-kanak, iaitu penderaan fizikal, penderaan psikologi atau emosi dan penderaan seksual. Kami juga akan membahas tentang punca-punca serta 4 pengabaian keperluan asas terhadap kanak-kanak. Penderaan fizikal merupakan salah satu penderaan yang sangat membimbangkan yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak ketika ini yang telah direkodkan maupun tidak. Oleh yang demikian, saya mulakan dengan apa itu penderaan fizikal. Penderaan fizikal merupakan perlakuan ganas yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap kanak-kanak yang menyebabkan berlakunya kecederaan pada tubuh badan mereka, malah boleh menyebabkan berlaku kecacatan anggota tubuh badan dan ia juga boleh membawa maut hasil daripada penderaan tersebut. Seterusnya, antara kesan penderaan fizikal adalah terdapat kesan kecederaan yang ada pada tubuh badan kanak-kanak yang boleh dikategorikan sebagai kes penderaan. Antara kesan-kesan kecederaan tersebut ialah kesan hasil daripada pukulan seperti luka, lebam dan parut di tempat yang tidak sepatutnya atau berlaku hentakan yang kuat yang menyebabkan berlaku permasalahan yang serius dalam organ dalaman. Kesan seterusnya ialah ia secara langsung boleh menyebabkan trauma kepada kanak-kanak tersebut dan kemungkinan boleh terjadi kanak-kanak tersebut akan melakukan perkara yang sama dalam kehidupan mereka yang akan datang kepada generasi mereka kelak. Selain itu, kesan daripada penderaan fizikal ini juga boleh menyebabkan masa depan anak-anak ini terancam, malah ia mungkin boleh berlaku masalah dalam berkomunikasi dan masalah dalam pergaulan dalam kalangan mereka. Malah, ia juga menyebabkan proses tumbuh sara mereka juga akan terjejas. Antara punca yang menyebabkan kes penderaan terus meningkat adalah ibu bapa yang mempunyai masalah peribadi atau stres di tempat kerja yang tidak mampu dikawal oleh dirinya sendiri daripada sifat pemarah atau melepaskan kemarahan atau ketidakpuasan hati mereka terhadap anak-anak juga boleh berlaku. Selain itu, walaupun punca ini mungkin tidak diketahui dan tidak diduga oleh masyarakat umum, tetapi ia semestinya wujud, iaitu salah seorang daripada ahli dalam keluarga si mangsa, terutamanya ibu bapa yang mempunyai masa silam menjadi salah seorang mangsa kes penderaan dan ia secara langsung akan mencuba melakukan hal yang sama kepada anak-anak tidak mengira umur jika mereka tidak mempunyai kesabaran. Walau bagaimanapun, punca ini mungkin akan berlaku kerana sifat dendam dalam diri si pendera terhadap masa silamnya sebagai seorang mangsa kes penderaan dengan melepaskan kemarahan bagi memuaskan nafsu, amarah dan sifat pendendam mereka. Seterusnya, punca ini juga berlaku kerana masyarakat sekeliling memandang enteng tentang masalah ini yang menyebabkan kes penderaan semakin meningkat dalam kalangan kanak-kanak kerana mereka merasa masalah ini tiada kaitan dengan mereka. Oleh yang demikian, masyarakat malah ibu bapa atau ahli keluarga itu sendiri perlu dapat bezakan antara penderaan sebagai pengajaran untuk kanak-kanak dengan penderaan untuk penyiksaan sehingga kesan kecederaan yang melampau terjadi dalam kehidupan kanak-kanak supaya kes penderaan fizikal terhadap kanak-kanak mampu dikawal dan dipandang serius. Seterusnya ialah penderaan emosi. Penderaan emosi ini dapat dikelaskan kepada beberapa kategori, antaranya ialah gangguan psikiatri. Penderaan emosi ini akan mengakibatkan gangguan seperti kemurungan, masalah salaku dan juga kekurangan kasih sayang. Mereka ini juga akan berkemungkinan untuk melakukan perbuatan seperti penyalahgunaan dadah, percubaan membunuh diri dan sebagainya. Kanak-kanak yang telah mengalami penderaan ini mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk mendapatkan kemurungan. Selain itu juga, cara pemakanan serta pemakaian juga bakal mempengaruhi kanak-kanak yang didera ini. Mereka lebih cenderung untuk makan tidak mengikut masa dan berpakaian bukan seperti kanak-kanak biasa. Kanak-kanak ini akan berasa gangguan yang sangat teruk akibat daripada deraan yang diterima. Tambahan pula, mereka ini tidak dapat menolak segala perbuatan yang terjadi kepada diri mereka sendiri. Sehubungan dengan itu, kanak-kanak ini akan menerima gangguan psikiatrik yang sangat mendalam yang bakal mempengaruhi kehidupan mereka ini akibat telah hilang kepercayaan ke atas diri mereka sendiri. Kanak-kanak ini akan berasa lebih takut
untuk berhadapan atau berjumpa dengan masyarakat sekeliling akibat daripada trauma yang berlaku daripada orang sekeliling seperti ibu bapa dan juga sanak saudara yang dekat. Mereka ini juga berkemungkinan apabila dewasa bakal melakukan perbuatan yang sama yang terjadi pada diri mereka kepada orang lain atau anak-anak mereka sendiri. Ini adalah kerana gangguan atau trauma yang mendalam telah terjadi pada diri mereka. Emosi yang tidak stabil juga bakal memberikan kesan yang buruk kepada perkembangan sasiah kanak-kanak ini. Seterusnya adalah penderaan seksual. Penderaan seksual akan memberi kesan gangguan emosi dan fizikal kepada kanak-kanak. Ini akan menyebabkan timbulnya masalah pembelajaran dan masalah komunikasi kepada mangsa. Maka ini akan memberi kesan juga kepada masa hadapan kerana mangsa trauma. Pengabaian keperluan asas kanak-kanak. Ia juga dikategorikan sebagai penderaan. Pengabaian keperluan asas kanak-kanak ini terbahagi kepada 4, iaitu pengabaian dari segi fizikal, emosi, perubatan dan juga pendidikan. Dari segi pengabaian dari segi fizikal termasuk kegagalan untuk menyediakan keperluan asas seperti makanan, tempat perlindungan atau kurang pengawasan yang teliti. Hal ini akan memberi kesan negatif kepada tubuh mangsa, iaitu akan menjadi lemah, lesu sehingga boleh menyebabkan pengsan. Yang kedua ialah pengabaian dari segi emosi. Keperluan emosi penting kepada kanak-kanak dalam perkembangan mindanya. Jika psikologi mereka tidak didedahkan kepada perkara positif, maka mereka berkemungkinan besar akan terjebak dengan gejala sosial seperti penyalahgunaan dadah. Yang ketiga, pengabaian dari segi perubatan. Penjaga mesti peka terhadap kesihatan kanak-kanak di bawah jagaannya supaya sesuatu penyakit tidak menjadi lebih kritikal. Yang terakhir ialah pengabaian dari segi pendidikan. Penjaga wajib memberikan pendidikan kepada kanak-kanak di bawah jagaannya. Kerajaan amat tegas dalam perkara ini sehingga mewartakan undang-undang bahawa jika ibu bapa atau penjaga tidak menghantar anak-anak bersekolah, maka denda sebanyak RM5,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali akan dikenakan. Mereka merupakan punca terjadinya penderaan terhadap kanak-kanak. Antara puncanya ialah faktor ibu bapa yang mengalami tekanan dan stres di tempat kerja sehingga menjadikan anak-anak sebagai tempat pelepas kemarahan. Anak-anak merupakan golongan yang paling terdekat dengan mereka. Masalah yang dihadapi di tempat kerja sehingga dibawa ke rumah menjadikan emosi mereka tidak stabil. Seterusnya menjadikan anak-anak sebagai sasaran mudah untuk mereka melepaskan kemarahan dengan melakukan keganasan. Selain itu, faktor kesempitan hidup yang menyukarkan kehidupan mereka. Hal ini demikian kerana mereka menganggap anak-anak sebagai beban yang perlu mereka pikul dan perlu dihapuskan. Oleh itu, penderaan terhadap kanak-kanak dapat memuaskan hati mereka. Punca yang seterusnya ialah faktor trauma psikologis yang dialami si pendera. Si pendera berkemungkinan pernah menjadi mangsa dera pada masa lalunya. Oleh itu, mereka melakukan hal yang sama terhadap kanak-kanak lain supaya dapat merasa keadilan terhadap dirinya. Dan semua kanak-kanak perlu merasai kepahitan yang dirasainya. Faktor seterusnya ialah penderaan kanak-kanak sebagai tempat pelepas kemarahan ibu bapa. Hal ini demikian kerana anak-anak merupakan golongan yang lemah dan tidak mampu melawan kembali. Dan oleh itu, secara tidak langsung menjadi sasaran mudah sebagai tempat pelepas kemarahan. Dan isu ini lazimnya berlaku ketika masalah pertelingkahan antara ibu bapa. Akhir sekali ialah tahap ketagihan yang tinggi dalam diri si mendera dalam melakukan perkara di luar tabi'i. Kecenderungan melihat atau terlibat dengan perkara di luar tabi'i mendorong si pelaku untuk melakukan jenayah tersebut kepada kanak-kanak demi memenuhi nafsu si pelaku. Kesimpulannya, perbuatan penderaan terhadap kanak-kanak merupakan satu perbuatan yang keji, terkutuk dan dilarang keras di dalam agama. Di dalam Islam, perbuatan mengabaikan kebajikan terhadap kanak-kanak merupakan satu pengkhianatan kerana kanak-kanak adalah amanah daripada Allah kepada ibu bapa. Mereka juga merupakan golongan suci dan bersih yang telah menjadi kewajipan ibu bapa untuk membentuk mereka menjadi seorang manusia yang mampu memberi manfaat kepada negara, bangsa, agama dan juga kepada ibu bapa itu sendiri. Oleh itu, penderaan ini perlu dihentikan kerana kanak-kanak wajar mendapat kehidupan yang sebaiknya.